guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel, tindakan memalukan diri sendiri. Ya, yaitu ahli parlimen Machang, Wan Faizal, sahabat-sahabat semua. Kalau beberapa hari lalu kita lihat satu video bagaimana sombong egonya, sambil membuat video kononnya menghantar memo kepada di pejabat ya, Menteri Pengangkutan di Kementerian Pengangkutan. Tetapi apa yang berlaku sahabat semua, beliau ataupun YB tadi mengatakan bahwa MP Machang ini salah pintu. Ya, inilah kebijaksanaan yang ada kepada pemimpin ini. Hanya mau menunggang isu panas, hanya mau menjadi hero, mendapat perhatian. Tetapi sahabat semua seringkali ya memperbodohkan dirinya sendiri. Jadi hari ini YB Anthony ditanya ya berkaitan dengan isu ini. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Respon YB Anthony ya berkaitan dengan isu ini dan berkaitan juga dengan KTMB. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda sekali lagi untuk menonton video ini sahabat-sahabat semua. Sorry. Sila soalan lain. Ya. Terpulanglah apa soalannya? Itu akan dijawab nanti semasa menjelang pilihan raya Serpuluh Sabah. Okey. KTMB yang pertamanya, acara yang diadakan itu di luar pengetahuan kita, di luar pengetahuan Kementerian Pengangkutan. KTMB memang telah menyatakan bahawa sejak tahun 2021 train itu disewa khas untuk corporate activity dan sebagainya. Jadi aktiviti mungkin tersebut itu tidak dinyatakan dengan jelas kepada pihak KTMB. Tetapi ada garis panduan yang telah ditetapkan. Termasuklah tidak boleh ada minuman alkohol dan sebagainya. Jadi itu telah pun diletakkan sebagai syarat. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku itu mungkin di luar kawalan KTMB. Apa yang KTMB telah perjelaskan, mereka akan lebih tegas dan lebih berhati-hati dalam garis panduan dan juga acara yang akan diadakan dalam train KTM pada masa depan. Tindakan telah diambil lah. Garis panduan akan diperketatkan lagi. Okay. Maybe ada beberapa hari lepas ada sekumpulan mangsa keluarga tragedi 13 Mei. Kami pun nak tahu mereka tuntut supaya diadakan CI untuk siasat semula tragedi. Apa stand? Itu belum dibincang lagi. Ya. Tapi yang hari ini ada protes di Kementerian Pengangkutan yang membantah CIP, pelibatan CIP dalam MA. Ya, sebenarnya mereka salah pintu. Kalau nak hantar memorandum bantahan, tak sepatutnya pergi Kementerian Pengangkutan. Sebab keputusan itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Saya dah nyatakan dengan pelbagai kali. So saya rasa kesal lah. Ni ahli parlimen pun tak faham. Dia nak hantar memorandum, patut pergi cari tempat yang betul. Dia salah pintu. Kalau nak hantar memorandum, patut pergi Khazanah. Tak patut datang ke Kementerian Pengangkutan. Sebab Kementerian Pengangkutan tak ada kena-mengena dengan tindakan ini ataupun keputusan ini. Sebab keputusan nak adakan usaha sama strategik dengan pihak mana bukannya di bawah Kementerian Pengangkutan. Sebab pegangan saham bukannya di bawah Kementerian Pengangkutan. Kementerian Pengangkutan tak ada share dalam MHB. Kita regulator saja. Jadi operator itu nak adakan usaha sama dengan siapa, itu di luar kawalan Kementerian Pengangkutan. Okay. Jadi saya nasihatkan saudara Wan, cari alamat yang betul. Okay. Terima kasih. Okay, thank you. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia jawapan padu daripada YB Anthony Law. Cari pintu yang betul, jangan salah ketuk pintu seperti mana yang dilakukan oleh MP Machang ini sahabat-sahabat semua. Kononnya mau tunjuk hebat, kononnya mau kelihatan hebat ya, tapi sebenarnya bukan saya nampak hebat, tapi sebenarnya nampak bangang, nampak bodoh. Itu dia, itu bahasa kesat lah ya.
Jadi sebelum saya akhiri, satu perkara yang sekarang ini sibuk diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin ya daripada pembangkang berkaitan dengan subsidi diesel yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Ya, ada mengatakan kononnya rakyat resah dengan subsidi yang ditarik. Sebenarnya sahabat semua, secara simple, secara senang untuk kita faham adalah subsidi diesel ini ditarik hanya kepada golongan yang kaya, golongan warga asing. Hanya mereka yang ditarik dan tidak dikenakan ataupun subsidi ini tidak diberikan kepada T20. Yang herannya, adakah seperti Hamzah Zainuddin, Walaun ini menjadi wakil suara kepada orang-orang kaya, tidak kepada orang-orang warga B40, rakyat marahin dan sebagainya. Ya, mereka menggesak kononnya rakyat resah. Siapa rakyat yang mereka maksudkan itu? Adakah mereka yang kaya raya, T20 ataupun warga asing, sahabat-sahabat semua? Kerana dengan jelas apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahwa subsidi yang ditarik diesel itu hanya dikenakan kepada golongan kaya, T20, gaji yang ratusan ribu, puluhan ribu dan sebagainya. Begitu juga dengan warga asing, tidak kepada rakyat, dan begitu juga dikecualikan ya kepada Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak ini jalan rayanya untuk masuk ke satu kawasan di luar kawasan amat sukar. Jadi kebanyakannya memerlukan kereta 4-wheel drive yang diisi dengan minyak diesel dan sebagainya. Jadi hari ini seorang individu membuat kenyataan bahwa beliau tabik hormat buat Perdana Menteri kerana berani tamatkan subsidi diesel T20. Bukan untuk rakyat yang berpendapatan rendah, bukan untuk rakyat yang tergolong dalam B40, tetapi diesel ditamatkan subsidi terhadap T20. Apa maksud T20 itu, sahabat-sahabat semua? Gaji puluhan ribu, 20 ribu ke atas, sahabat-sahabat semua, itu mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Begitu juga dengan warga asing. Tetapi kerana kebodohan mereka untuk cuba mengelirukan rakyat, kononnya subsidi ini ditarik, meresahkan rakyat dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu penipuan, cuba untuk menghasut, membenci kerajaan dan juga Perdana Menteri. Jadi pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Rabu yang lalu, iaitu 22 Mei, hari kemarin sebenarnya, bahwa kerajaan akan laksanakan penyasaran subsidi diesel adalah satu keputusan kerajaan yang penting. Jadi saya lihat kerajaan bertindak cermat dan berhati-hati. Buktinya ia bermula dengan diesel dahulu. Subsidi bersasar untuk petrol 95 belum diputuskan lagi oleh pihak kerajaan. Artinya satu perkara dalam satu masa, tidak perlu terburu-buru. Selain itu, penyasaran subsidi diesel ini hanya melibatkan pengguna di Semenanjung Malaysia saja, tidak membabitkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Memandangkan kebanyakan keluarga di kedua buah negeri itu menggunakan diesel untuk kegunaan kenderaan harian mereka. Tindakan Perdana Menteri dan Kerajaan Madani adalah perkara ini memperlihatkan sikap sebuah kerajaan yang berani dan bertanggungjawab. Pemimpin yang ada sekarang tidak mengamalkan politik populis. PM, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim tentu tahu risiko pelaksanaan subsidi bersasar bermula dengan diesel ini dari segi kesannya kepada sokongan rakyat kepada kerajaan. Jika pelaksanaan dasar tegas ini tidak diurus dengan baik, yang mungkin boleh menjejaskan keputusan dalam pilihan umum yang ke-16 yang akan datang. Hasil subsidi diesel bersasar ini akan menjimatkan wang kerajaan sekitar 4 bilion setahun. Dari segi kewangan negara, ia dapat memperkukuhkan fiskal kerajaan. Kerajaan akan ada wang untuk pembangunan rakyat dan negara. Langkah berani kerajaan ini bersifat progresif kerana mengambil kira rakyat berpendapatan rendah dan golongan bawahan yang akan terjejas pelaksanaan dasar subsidi bersasar. Ini adalah golongan berpendapatan tinggi, iaitu T20 yang berpendapatan 15,000 sebulan dan ke atas. Sebagai ahli Parlimen Pasir Gudang dan juga anggota Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen mengenai perdagangan dalam negeri, kos sara hidup, pertanian dan kesawanan, saya menyatakan sokongan kepada keputusan kerajaan dalam usaha awal melaksanakan subsidi bersasar dalam mengatasi cabaran perbelanjaan 80 bilion yang dikeluarkan kerajaan setiap tahun bagi subsidi pukal. Selagi rakyat marahin dan golongan B40 dan M40 tidak menjadi mangsa kepada dasar ini, dari segi dan selagi kerajaan akan menambah baik keperuntukan bantuan kepada rakyat termasuk sumbangan asas rahmah ikhtiar dan sumbangan tunai rahmah ikhtiar, maka saya akan menyokong keputusan kerajaan ini. Saya percaya 4 bilion yang dapat dijimatkan dari pelaksanaan subsidi
diesel bersasar ini akan membolehkan kerajaan melaksanakan beberapa langkah membantu golongan bawahan seperti berikut. Insentif pengeluaran getah dinaikkan, bantuan murid sekolah ditambah baik, meningkatkan kadar skim subsidi harga padi, kerajaan menyediakan bantuan tunai kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak termasuk petani kecil, pesawah dan juga peniaga kecil. Reformasi itu kadang-kadang bukannya sesuatu yang popular. Reformasi kewangan bagi menguruskan subsidi yang semakin besar dan tidak tertanggung akhirnya adalah satu contoh reformasi yang mungkin menyakitkan ketika ini, tapi akan menyelamatkan ekonomi negara pada masa hadapan. Inilah contoh moment of truth bagi sebuah kerajaan yang bertanggung jawab. Persoalan hendak buat atau tidak. Nampaknya Perdana Menteri dan Kerajaan Madani sanggup melaksanakan sama-sama lah kita berdoa semoga usaha berani ini berjaya. InsyaAllah, kata komen ya daripada Hasan Abdul Karim ya, yang selalu ya kita lihat seringkali mempersoal, menyerang tindakan ataupun keputusan-keputusan daripada kerajaan. Jadi sahabat semua perlu diingat sekali lagi, T20 ya hanya mereka yang ditarik subsidi bersasar minyak diesel ini, tetapi tidak kepada rakyat marahin B40, M40 yang hanya dikenakan ataupun subsidi diesel ditarik ini kepada golongan kaya yang gajinya 15,000 ke atas ya, dan juga warga asing. Jadi jangan terlalu percaya ya dengan kenyataan-kenyataan seperti kenyataan terkini daripada Ketua Pembangkang. Kononnya perkara ini meresahkan rakyat. Wow, meresahkan rakyat. Siapa sebenarnya yang resah? Adakah geng-geng pembangkang ini yang merasa resah kerana walaupun tindakan yang tidak populis yang dilakukan oleh kerajaan ini mungkin akhirnya bakal memberikan kesedaran kepada rakyat di luar sana bahwa ini adalah satu tindakan yang benar, betul, ya, yang tepat ya untuk membantu negara dari terus ya mengalami fiskal yang bermasalah seperti mana kerajaan PAS dan juga Bersatu yang hanya tahu melakukan ataupun mengumumkan tapi tidak ada satupun yang berjaya mereka lakukan. So ini dia ke pembangkang, rakyat resah dengan penyelarasan subsidi minyak. Ya, betapa hipokritnya ya, mereka cuba untuk mengelirukkan rakyat sedangkan secara jelas sebenarnya subsidi ini ya, subsidi diesel yang ditarik ini, saya ulang sekali lagi, subsidi diesel yang ditarik ini bukan dikenakan ke atas rakyat marahin ya, golongan B40 atau M40, tetapi golongan T20 yang gajinya 15,000 dan ke atas, dan juga warga asing yang bekerja di Malaysia yang kaya raya ya. So, mereka tidak sepatutnya menikmati subsidi diesel ini. Dan juga dikecualikan juga untuk Sabah dan Sarawak. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri, walaupun ya ramai yang menganggap perkara ini bukanlah satu perkara yang populis dan juga mungkin boleh memberikan kesan kepada kerajaan hari ini mungkin pada pilihan raya umum, tapi bagi saya sendiri, saya percaya bahwa walaupun ini satu tindakan yang mungkin dipersoalkan ramai rakyat di luar sana, tetapi ini ya sedikit sebanyak membantu negara ya untuk pembaziran ya, membantu mengelakkan daripada pembaziran dan mensasarkan siapa sebenarnya yang seharusnya ya mendapat subsidi ini. Untuk T20 itu sudah-sudahlah ya, sudah kaya raya. Kalau mereka isi 100, 200 satu bulan pun mungkin mereka tidak kisah. Mungkin lebih dari itu, sahabat semua, mereka isi satu kereta mereka muatannya 200-300 sekali isi dan sebagainya. Jadi jangan percaya bulat-bulat dengan apa yang dikatakannya oleh pembangkang, walaun-walaun, karena tugas mereka memang kita tahu untuk menipu, untuk memanipulasi, memusingkan fakta dan sebagainya. Walaupun tugas mereka semat dan imbang, tetapi apa yang kita lihat ya, mereka ini semakin menyemak. Jadi tidak patut sahabat semua berhati-hati untuk mendengar ataupun percaya dengan kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin PAS, Bersatu Gelakan, begitu juga dengan walaun-walaun di luar sana, dan Sitro Pembangkang juga. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda?
Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dengan bahasa Melayunya tubuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.